Ini adalah surat kenyataan terbuka kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Ini adalah pendedahan maklumat sulit yang cukup panas demi keselamatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ampun tuanku. Berdasarkan perisikan maklumat high credibility, patik dapat mengesan satu gerakan politik untuk memerangkap tuanku dan menghalang tuanku menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ampun tuanku. Jika tuanku percaya atau ragu atau tidak percaya dengan pendedahan maklumat sulit ini, patik mengharapkan tuanku dapat mendengar sehingga tamatnya video bahaya ini. Selama patik terlibat dalam percaturan kuasa dunia dan percaturan kuasa Malaysia, semua pergerakan tuanku dipantau dan diperhatikan oleh orang-orang Tun M, oleh orang-orang Tun Coklat, orang-orang Abah, orang-orang Tok Guru Hadi Bawang di dalam negara dan luar negara. Maka ini adalah nasihat patik kepada tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang bijaksana. Tinggal 30 hari sahaja lagi tuanku bakal ditabalkan menjadi Ketua Negara Malaysia, menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara. Patik mengharapkan dalam tempoh 30 hari ini daripada sekarang, sebelum kita melangkah pada tarikh 31 Januari 2024, patik mengharapkan tuanku mengutamakan keselamatan dan rahsiakan pergerakan tuanku. Ada rancangan untuk memerangkap tuanku di luar negara. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sememangnya pendedahan maklumat sulit ini cukup kontroversi, cukup bahaya. Tetapi atas rasa setia kepada raja dan negara, atas rasa sayang dan cinta kepada raja dan negara yang berdaulat, sudah tiba masanya patik perlu memberi kenyataan terbuka ini demi keselamatan tuanku dan kerabat di Raja Johor. Untuk makluman tuanku Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang hebat berkuasa di Istana Singgasana, patik mengharapkan tuanku tidak bercuti ke luar negara dan patik mengharapkan tuanku terus bersemayam di Istana Singgasana di Johor. Demi keselamatan tuanku, patik yakin hanya ini sahaja caranya untuk mempermudahkan tuanku menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sememangnya ramai yang sakit hati, berdendam, makan hati, iri hati dan dengki dengan kehebatan kekuasaan tuanku yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam percaturan kuasa dunia dan percaturan kuasa Malaysia. Sememangnya nama tuanku very hot and spicy dalam percaturan kuasa kita. Kerana tuanku bukan calang-calang dunia raja Melayu Islam dalam sejarah monarki dunia maupun dalam sejarah monarki berperlembagaan Melayu Islam Malaysia. Tuanku Sultan Johor adalah raja yang dipilih oleh Allah, yang disayangi oleh rakyat, yang cukup digeruni dan ditakuti oleh musuh dan lawan tuanku di dalam negara dan luar negara. Pelbagai perangkap dan umpan sedang disediakan kepada tuanku dalam tempoh 1 bulan ini. Maka patik harap apa-apa pun jemputan dalam tempoh 1 bulan di luar negara, patik harap tuanku tolak kerana ia merupakan perangkap. Tidak lama lagi tuanku bersemayam sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara Kuala Lumpur. Patik yakin tuanku lebih arif dan lebih bijaksana untuk menilai siapakah musuh tuanku dalam percaturan kuasa ini yang mahu menghalang tuanku menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Langkah Dubai sedang disusun atur di luar negara oleh Ato, oleh Tun Coklat, oleh Abah, oleh Mail Lambung bagi menghalang Sultan Johor untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Langkah Dubai ini bukan semata-mata untuk menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung Al-Sultan Abdullah yang masih bertahta di Istana Singgasana. Malah, langkah Dubai ini adalah projek politik deep state mega yang digagaskan oleh Ato, oleh Tun Coklat dan anak-anak muridnya yang sangat takut Tuanku Sultan Johor bakal diangkat dan dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 bermula tahun 2024 sehingga tahun 2029. Tuanku adalah raja yang hebat berkuasa atas izin rahmat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Patih telah memerhati percaturan kuasa ini bahawa tuanku dianggap sebagai ancaman terbesar kepada kuasa-kuasa besar di belakang Atok, di belakang Tun Coklat, di belakang Abah Muhyiddin dan Tok Guru Hadi Bawang dalam Malaysia. Kerana tuanku tidak akan menjadi hamba abdi kepada Atok, kepada Tun Coklat, kepada Abah untuk ikut arahan percaturan kuasa mereka bagi membentuk kerajaan tebuk atap, bagi menggulingkan kerajaan rakyat dan kerajaan Anwar di Istana Negara pada tahun hadapan. Tuanku, bagi Patih sebagai rakyat, nyawa tuanku adalah sangat penting dan menjadi prioriti kami. Kerana hanya tuanku sahaja yang boleh menyelamat kedaulatan negara, yang boleh terus menyelamatkan kestabilan ekonomi politik yang akan ditinggalkan oleh Kerajaan Al-Sultan Abdullah, Kerajaan Agung yang cukup hebat itu. Hanya tuanku yang boleh menyelamatkan negara ini daripada dijual dan dilelong kedaulatannya oleh Atok, oleh Tun Coklat, oleh Abah, oleh Tok Guru Hadi Bawang yang semakin takut disumbat ke dalam penjara dalam Malaysia. Maka, Patih mengharapkan tuanku berhati-hati sepanjang 1 bulan ini. Jangan mudah berurusan dengan orang luar. Jangan mudah menerima nasihat-nasihat daripada luar. Kerana intelijen kerajaan Malaysia di belakang tuanku lebih hebat daripada intelijen di luar negara. Maklumat ini adalah fresh dan terkini. Dan saya ingin katakan, sama ada tuanku akan check-in di mana-mana hotel di luar negara atau berjumpa dengan mana-mana pihak, CCTV is everywhere untuk memerangkap tuanku. Dan mereka mengutuskan wanita-wanita cantik untuk memerangkap tuanku agar tuanku gagal menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Cukuplah Sultan Kelantan diperangkap oleh Atok selepas PRU 14 lalu. Dan saya harap tuanku Sultan Johor tidak terperangkap oleh Atok selepas tamatnya PRU 15 kerana Atok berdendam. Kerajaan iblis, dajjal, kerajaan syaitan pintu belakang sudah hancur dan pupus di Putrajaya. Tuanku yang hebat sebagai Raja Melayu Islam di Johor, yang bakal menjadi ketua negara, yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Patih yakin tuanku tidak mudah terperangkap dengan umpan-umpan politik yang cukup licik, yang cukup jahat, yang cukup kotor dan jijik ini. Kerana tinggal 30 hari sahaja lagi, tempoh berbaki untuk tuanku akan bersemayam di Istana Negara Kuala Lumpur. Ingat tuanku, kenali musuh tuanku siapa. Musuh tuanku bukan sahaja berada di dalam negara, malah yang berada di luar negara. Oleh hal demikian, nasihat Patih. Patih dengan rasa rendah diri ingin mencadangkan tuanku menukar semua penasihat-penasihat dan pengiring tuanku selama ini. Kerana mereka bukan orang yang setia kepada tuanku. Terutamanya penasihat-penasihat tuanku yang berada di luar negara. Sudah tiba masanya tuanku memerlukan satu pasukan baru selepas ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara Kuala Lumpur.
segala kelemahan tuanku sedang diperhatikan oleh musuh-musuh tuanku di dalam negara dan luar negara. Bagaimana Patik menerima maklumat sulit ini, itu bukan pokok masalahnya. Tetapi Patik hanya menyampaikan kebenaran demi keselamatan dan nyawa tuanku bersama kerabat Diraja Sultan Johor. Anggap sahaja ini bantuan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tuanku tidak terperangkap dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Seperti mana ayahanda dan datuk tuanku pernah terperangkap dengan perangkap-perangkap politik kotor oleh atuk selama ini dalam Malaysia dan luar negara. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Ketahuilah tuanku, Allah Subhanahu Wa Taala memilih tuanku menjadi ketua negara Malaysia menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari 2024 nanti adalah satu sejarah baru kepada negara Persekutuan Malaysia berdaulat. Ia bukan sahaja akan terus memajukan negeri Johor, malah ia juga akan terus memajukan negara Malaysia di pentas dunia. Patik yakin, tuanku sebagai raja yang amanah, lagi berjiwa rakyat, merendah diri sebagai raja yang berdaulat. Patik mengharapkan tuanku jangan mudah percaya dengan sesiapa yang cuba mendekati tuanku selama 1 bulan ini sebelum tuanku ditabalkan menjadi di-Pertuan Agong ke-17. Apa-apa tawaran wang yang diletakkan depan mata tuanku, Patik mengharapkan tuanku dapat mempertimbangkannya dengan cukup bijaksana. Sama ada tuanku mahu menerima atau menolak, Patik mengharapkan tuanku jangan mudah menerima apa-apa tawaran wang bilion US dollar ataupun trilion US dollar. Kerana ketahuilah itu adalah black money dan rasuah yang boleh menyebabkan tuanku bakal diperangkap dalam mahkamah diraja. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Game percaturan kuasa dunia untuk tahun 2024 cukup getir, cukup mencabar. Jika tuanku berjaya melalui halangan ini, maka tuanku adalah hero dan penyelamat kepada kestabilan ekonomi politik negara yang sangat digeruni oleh negara jiran dan musuh negara Malaysia di seluruh dunia. Tuanku, sebagai Raja Melayu Islam yang hebat lagi berdaulat, adalah harapan terakhir bagi rakyat jelata tanpa mengira bangsa dan agama. Hanya tuanku yang boleh menghancurkan musuh-musuh negara yang kini tak tahan menjadi pembangkang nyawa-nyawa ikan seperti telur di hujung tanduk, meminta bantuan daripada kuasa-kuasa besar asing untuk menghancurkan Sultan Johor. Kerana Sultan Johor adalah nyawa kepada negara Malaysia, adalah nyawa kepada kerajaan demokrasi rakyat di Putrajaya. Jika tuanku diperangkap dan terus dihalang menjadi di-Pertuan Agong ke-17, huru hara akan berlaku dalam negara Malaysia pada tahun 2024. Patik yakin, apabila tuanku telah menonton dan mendengar pendedahan maklumat sulit ini, Patik mengharapkan tindakan segera dibuat oleh pihak istana dan kerajaan Malaysia untuk menjaga keselamatan tuanku. Kerana Patik tidak mahu tuanku dibunuh, diperangkap atau diumpan dengan apa sahaja ugutan politik di pihak Atuk Tun Chocolate, Abah dan Tok Guru Hadi Bawang yang tidak mahu tuanku menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17. Apapun tuanku, Patik mengharapkan agar kebijaksanaan tuanku akan terus dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengenal musuh, lawan dan kawan dalam percaturan kuasa dunia. Patik hanya sebagai perantara, sebagai orang tengah untuk menyampaikan syahadatul haq, untuk menyampaikan kebenaran. Sama ada tuanku melihat Patik sebagai orang yang bahaya kerana mengetahui semua maklumat-maklumat sulit percaturan kuasa dunia. Ketahuilah tuanku, Patik bukan musuh tuanku, tetapi Patik adalah utusan orang tengah untuk menyelamatkan negara Malaysia dan menyelamatkan institusi Raja-Raja Melayu Islam yang berdaulat. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, Patik doakan di akhir episod tahun 2023 ini, sebelum kita melangkah pada 31 Januari
2024 tarikh keramat untuk tuanku. Semoga urusan tuanku bersama kerabat Sultan Johor akan terus dipelihara atas rahmat kekuasaan Allah. Patik yakin tuanku akan berjaya mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 sebagai ketua negara yang paling hebat dalam sejarah dunia, dalam sejarah raja-raja monarki dunia. Buat tuanku akan terus dicintai dan disokong oleh rakyat jelata. Patik tidak mengharapkan tuanku menjadi yang sempurna, kerana Patik tahu kita adalah manusia yang sah. Tuanku mendapat kelebihan daripada Allah, mendapat karar kekuasaan daripada Allah. Diangkat darjat tuanku di dunia ini menjadi Raja Melayu Islam yang sangat hebat, yang sangat diguruni oleh musuh-musuh negara Malaysia yang berdaulat. Ya, tuanku adalah Raja Melayu Islam yang paling hebat dalam sejarah raja berperlembagaan baru di dunia ini. Maka ketahuilah tuanku akan kehebatan tuanku ini. Keselamatan nyawa tuanku dan kerabat Sultan Johor sangat penting untuk kestabilan ekonomi politik negara Malaysia yang berdaulat bagi tahun 2024. Tuanku, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim yang amat kami sayangi kerana Allah. Ingat pesan Patik, jangan keluar negara selama tempoh 1 bulan ini. Keselamatan istana tuanku perlu dikawal 24 jam 1 hari. Langkah tuanku tidak boleh diketahui oleh sesiapa, kerana sangat penting bagi kami untuk memastikan tuanku berjaya diangkat menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara Kuala Lumpur 30 hari daripada sekarang. Ketahuilah tuanku, Atuk Tun Coklat Abang Muhyiddin takut disumbat dalam penjara Kajang Penjara Sungai Buloh oleh kerajaan tuanku pada tahun 2024. Setiap malam, Atuk Tun Coklat Abang Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawang bersama kabel-kabel besar mereka di seluruh dunia tidak dapat tidur dengan tenang kerana takut Sultan Johor pasti dan pasti bakal ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Maka Patik mengharapkan tuanku jangan mudah percaya sesiapa pun. Patik mengharapkan tuanku menggunakan hati dan akal yang Allah pinjamkan untuk memerhati sesiapa sahaja yang cuba merapati dan mendekati tuanku. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Musuh tuanku cukup dekat di kanan, kiri, depan, belakang tuanku. Sama ada tuanku berada di dalam negara atau luar negara. Musuh itulah yang memerhati gerak-gerik tuanku sehingga tuanku bakal diperangkap untuk menghalang tuanku menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada tahun 2024. Patik tidak mahu perkara ini berlaku, maka Patik bocorkan maklumat sulit ini atas rasa setia kepada raja dan negara. Daulat tuanku Sultan Johor, daulat tuanku raja-raja Melayu Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dan kerabat Sultan Johor di Istana Singgasana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga dan merahmati ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang yang kini menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah, untuk terus dijaga bersama permaisuri Yang di-Pertuan Agong dan anak-anak kerabat Sultan Pahang di Istana Negara Kuala Lumpur. Patik doakan semoga Allah terus merahmati Sultan Selangor dan permaisuri Sultan Selangor dan raja-raja Melayu Islam yang lain agar tidak terperangkap dengan percaturan kuasa politik deep state, politik kudeta Atuk Tun Coklat Abang Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawang yang gila semakin gila tak tahan jadi pembangkang di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan ini atas nama Allah yang Maha Kuasa, Patik ingin mengisytiharkan untuk tahun baru 2024 yang bakal kita sambut 48 jam daripada sekarang. Patik ingin menggunakan sedikit kekuasaan yang Allah pinjamkan untuk Patik mengisytiharkan di hadapan kuasa-kuasa besar seluruh dunia yang menonton video bahaya ini.
Parti tetap setia kepada raja dan negara sekalipun nyawa terkorban, sekalipun berputih mata berputih tulang dalam percaturan kuasa dunia ini. Wallahi wabillahi watallahi, parti akan terus menyokong kerajaan Sultan Johor, kerajaan agung, kerajaan raja-raja Melayu Islam yang sangat-sangat berkuasa di Putrajaya dan Istana Singgasana. Parti akan terus menyokong kerajaan demokrasi rakyat, kerajaan madani, kerajaan perpaduan. Yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang amat sukar untuk digulingkan dari belakang pintu Putrajaya dan Istana Negara. Kepada Atuk, kepada Tun Coklat, kepada Abang Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawang, jangan cuba-cuba untuk membunuh Sultan Johor dalam percaturan kuasa dunia ini. Kerana saya akan terus melindungi Sultan Johor dan Raja-Raja Melayu Islam atas rahmat kekuasaan Allah, bahawa Raja-Raja Melayu Islam ini adalah payung kepada anak Melayu, anak Cina, India, Sabahan, Sarawak yang menjadi pelindung kepada kedaulatan negara, yang menjadi asbab kepada kestabilan ekonomi politik negara yang amat sukar untuk dihancurkan oleh kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Tun M, Tun Coklat, Abang Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawang, PAS Bersatu dan Perikatan Nasional sudah tidak ada kuasa untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara pada 31 Januari 2024. Game is over. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar untuk sambut kedatangan Tun Coklat, Tun M, Abang Muhyiddin Tok Guru Hadi Bawang pada tahun 2024. Sekian. Terima kasih.